Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan pendidikan, pendidikan Islam, dan kali ini saya ingin nak menyentuh pembangunan bakat, ya. Jadi dalam pendidikan ini kita kena lihat bakat anak-anak kita, murid-murid kita, kan. Sebab setiap mereka ada kelebihan masing-masing, ada kehebatan masing-masing, ya. Dan kalau kita tak manfaatkan itu, tidak capitalize, tidak bangunkan bakat-bakat itu, mereka akan menjadi orang biasa lah. Tapi kalau kita tahu bakat dia dan kita asah dengan sebaik-baiknya, mereka asalnya orang biasa menjadi orang luar biasa dengan kehebatannya, ya. Contohnya masa zaman Rasulullah dulu, ketika Rasulullah mulakan dakwah dulu, ada orang yang dah dewasa, kawan-kawan macam Abu Bakar, Umar, semua orang dewasa, kan. Tapi ada juga kanak-kanak, kan, kanak-kanak. Misalnya Zaid bin Sabit ni, ya. Jadi ketika Rasulullah pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, dia dekat sana lah, umur baru 10 tahun. Ya, baru 10 tahun telah bersama dengan Rasulullah SAW lah, kan. Tapi dia telah menjadi penulis wahyu, dan juga telah menjadi penulis surat kepada Rasulullah, kan. Kepada raja-raja lah, kepada orang besar, kan. Sebab dia ni luar biasa pandainya segi membaca dan menulis, sehingga disuruh belajar dalam bahasa Ibrani, Hebrew, sekejap dia pandai. Juga Suryani itu pernah ramai, dia sekejap dia pandai, ya. Kemudian sana ada juga Usamah bin Zaid, ya. Usamah bin Zaid ni pun masih muda lagi, ketika usia 17 tahun telah dilantik oleh Rasulullah menjadi panglima perang untuk lawan Byzantium. Kan lawannya bukan calang-calang orang, Byzantium. Panglima perangnya adalah Hercules atau Heraklius, kan. Jadi itulah dia, kan, macam mana orang yang kecil itu masih muda biasa dilatih jadi orang besar. Seorang lagi Sa'ad bin Abi Waqqas, kan. Sa'ad bin Abi Waqqas ni ketika dia masuk Islam umur baru 17 tahun, kan. Dia orang yang ketujuh masuk Islam. Mak dia protes. Mak dia kiranya macam mogok lapar dan dahaga lah, kan. Selagi dia ni tak balik bagi orang asal, maknya mogok lapar. Dia kata, aku sayang pada mak, kan. Tapi kalau ada mak ada 1000 nyawa pun keluar satu demi satu, aku tak akan tinggalkan Islam ni, kan. Dan dia ni walaupun masih muda, dia bersama-sama dengan Rasulullah dalam peperangan Badar dan juga Uhud, ya. Jadi perang Uhud kita tahu, kan, bagaimana Rasulullah pada satu masa terkepung, kan, oleh pasukan Quraisy, kan, oleh musuhnya. Tetapi Sa'ad bin Waqqas datang bersama melindungi Rasulullah. Dia ni handal memanah, dipanahnya satu demi satu lah orang yang mengepung Rasulullah tersebut lah, kan. Jadi Rasulullah selamat, kan. Masa zaman Umar, dia telah dilantik untuk membina kota Kufah lah. Kota Kufah macam kubu di Kufah ni, di Iraq, ya. Dan akhirnya ketika nak menyerang Parsi, dia telah dilantik menjadi panglima perang lah, kan. Dalam peperangan Qadisiyah, dia telah dapat mengalahkan tentera yang gagah, yang jauh lagi ramai, yang diketuai oleh Rustam. Rustam sendiri telah mati, terbunuh, dan akhirnya kerajaan Sasanid, kerajaan Turki Iran waktu itu, Parsi waktu itu tumbang, kan. Dan ini bukan takat tu je, dia terus berdakwah sampai ke Bangladesh, sampai ke China, ya. Sampai di sana ada masjid Sa'ad bin Waqqas di Bangladesh dan ke negeri China. Dia sampai ke sana, ya, berdakwah, ya. Dan ramai lagi anak-anak muda yang telah mendapat latihan istimewa, dan Rasulullah mengenali bakat-bakat mereka dan telah menjadikan mereka hebat dalam bidang masing-masing, kan. Jadi dalam pembangunan bakat ni, dia ada asas dia lah. Asas ni semua orang kena ada lah, kan. Tapi dalam kategori yang berbeza. Akidah dan iman ini memang semua orang kena sama lah, kan. Tapi of course ada orang yang betul-betul kuat iman dia, kan. Akhlak begitu juga. Pengetahuan, kemahiran dan juga jasmani, ya. Ini adalah asas yang kita tak boleh lari kalau kita mendidik murid kita dan anak kita lah, ya. Jadi dalam dalam tafsir dalam Quran ada satu surah Luqman, ya, surah Luqman, ya. Luqman ni memang orangnya wujud sebenarnya, kan. Wujud, dia ni orang Ethiopia, orang daripada Nubian. Akhirnya mana dia tertangkap, dijual jadi hamba. Tetapi kerana dia punya kehebatnya ni, dia punya pemikiran dia, akhirnya dia menjadi seorang wise man lah, orang pintar yang selalu dirujuk lah, kan. Jadi dalam Quran diabadikan nama dia, dan dia telah telah berpesan pada anak dia, kan. Wahai anak kesayanganku, ya bunayya, kata dia, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan suatu yang lain.
Sungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Dan kami wajibkan manusia berbaik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan dan kelemahan. Dan dalam tempoh pencaraian susunya itulah masa 2 tahun. 2 tahun ibu susah menjaga anaknya lah kan. Jadi di sana ada satu akidah yang tegak, yang bersih, yang tidak mensyirikkan Allah. Kedua, berbuat baik kepada ibu bapa lah, merupakan akhlak yang penting lah kan. Jadi itu dia ini dalam asas pendidikan kita lah kan. Dan juga dalam Quran kan, surah yang dalam 3 kul tu kan, kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah yang Maha Esa, Allah Tuhan yang bergantung kepada segala sesuatu, dia tidak beranak dan tidak boleh diperanakkan, dan dia tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Surah Al-Ikhlas selalu kita bacalah kan. Jadi amat penting sebenarnya dalam pembangunan bakat didahulukan dengan pembinaan akidah ini kan. Dan juga keduanya pengetahuan ya. Dalam pembinaan bakat ni pembinaan pengetahuan adalah sangat penting ya. Dalam Quran dan juga kitab-kitab samawi yang lain seperti Bible Injil ataupun Taurat, ada ceritakan seorang yang sangat zalim namanya Jalut ataupun Goliath lah. Jadi dia ni menindas orang Yahudi. Ya, pada tu orang Yahudi kira Islam lah kan. Ya, Islam lah sebab dia mengisahkan Allah. Dia selepas diselamatkan oleh Nabi Musa tu di Palestin, lama-lama dia berpecah. Bila berpecah, dia pun dikuasai oleh Jalut dan ditindas lah. Dan dia di sana ada seorang Nabi Samuel nama dia, ataupun Nabi Sam'un. Dia mintalah, diorang ni minta supaya Nabi mintakan kepada Allah seorang raja, dan Nabi itu pun berdoa. Akhirnya Allah melantik seorang raja yang namanya Talut lah kan. Jadi bila Talut dilantik, orang Yahudi komplain lah, apa ni, dia kata dia ni orang biasa je, bukan orang kaya. Kami ni ramai orang kaya, keluarga besar, dia ni keluarga pun tak besar kan. Tetapi Allah lantik dia sebabnya ada al-ilm wal jism kan. Dalam surah Al-Baqarah 247 Allah sebutkan kan, sungguhnya Allah telah memilih Talut menjadi raja kamu dan telah mengurniakannya kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh kan. Jadi ingat ya, dan ingatlah Allah juga lah memberi kuasa pemerintah pada siapa yang dikehendakinya kan. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim kan. Jadi Allah bagi dia kuasa sebabnya dia ada ilmu yang luas dan juga jismi, badan yang kuat lah kan. Dan kita tahu dalam peperangan itu akhirnya dia menang. Nabi Daud dapat dapat membunuh kan Jalut lah kan. Kemudian apabila kemudian Jalut, Nabi Daud dilantik pula menjadi nabi lah kan. Jadi dalam surah Al-Imran Allah berfirman, sungguhnya Allah telah memberi kuasa kurnia kepada orang yang beriman kepada Allah, mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan mereka Alkitab kan, wa yu'allimuhum Alkitab wal hikmah kan. Jadi kemudiannya mengajarkan hikmah dan kitab kan. Maknanya ini pengetahuan juga kan. Dan juga Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim kan, siapa yang menginginkan soal-soal perhubungan dengan dunia, wajiblah dia memiliki ilmunya. Dan siapa yang ingin selamat berbahagia di akhirat, wajiblah dia mengetahui ilmunya juga. Dan siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah dia memiliki ilmu kedua-duanya ya. Jadi ilmu ni amat penting lah kan dalam pembangunan bakat ya. Terutamanya ilmu yang berkenaan dengan dunia dan juga akhirat. Dan pembangunan akhlak. Akhlak ni pun amat penting juga. Dalam Sulatus Salatin diceritakan bagaimana kerajaan negeri Melaka di akhir-akhirnya itulah ya. Jadi masa tu akhlak pembesar-pembesar Melaka sangat buruklah, bobroklah. Perzinaan, mabuk-mabuk kan, rasuah, fitnah sampai orang yang taat, yang baik dihukum bunuh kan, disebabkan oleh fitnah ya. Jadi sebelum itu ketika Portugis datang menyerang Melaka, ditembak dengan meriam
Orang Melaka balas balik dengan meriam. Tembak dengan senapang, balas dengan senapang, tembak dengan pistol, balas balik dengan pistol, macam itulah sampai berkepul asap, cahaya matahari pun terlindung kan pada waktu itu kan. Tetapi bila datang, jadi masa tu Portugis berundur lah, berdur balik ke Goa. Kemudian dia datang semula, akhirnya Melaka senang je kalah kan. Bahkan banyak senjata baru yang tak digunakan langsung. Ini menunjukkan betapa buruknya akibat kalau akhlak dah jatuh. Kita lihat pula penduduk Sodom ya. Penduduk Sodom ni pun jahat jugalah, sampaikan perkataan sodomize, orang putih itu kan menggambarkan liwat lah ya. Jadi orang kat sana tu udahlah meliwat, lepas tu suka mencuri, suka merompak kan. Akhirnya Allah kirimkan gempa kan yang kuat yang disertai dengan hujan dan salji. Habislah semuanya mati kan. Begitu juga penduduk Ma'an ya, di negeri Syam, tinggal orang Madian. Ini pun sama juga, suka tipu. Suka menipu dalam perniagaan, ukur pun tipu, timbang berat pun tipu, semua tipu kan. Jadi kemudian Allah mengutus Nabi Syuaib untuk membetulkan keadaan, tetapi mereka degil. Akhirnya Allah datangkan cuaca yang amat panas dan mereka kepanasan. Tiba-tiba datanglah awan yang gelap, mereka pun sukalah ada awan, kononnya akan hujan. Tiba-tiba awan tu bukan bawa hujan tapi bawa petir yang kuat, menyambar semua mereka dan akhirnya mereka matilah. Dia tengok ya. Jadi akhlak yang buruk itu mengakibatkan suatu bencana yang besar. Di Mekah keadaan sebaliknya berlaku ya. Keadaannya mereka ni telah pun juga akhlaknya teruklah membunuh anak perempuan, minum arak, semualah kan. Tapi dengan kedatangan Islam, mereka menjadi baik. Kan akhlak mereka menjadi baik dan akhirnya mereka daripada sebuah bandar kecil, akhirnya mereka dapat mentadbirkan, membesarkan kerajaan yang sangat besar sehingga mereka dapat mentadbirkannya dengan sebaik-baiknya kan. Jadi itulah dia akhlak tadi ya. Dalam surah Al-Qalam Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau Rasulullah berbudi pekerti yang baik kan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguhnya pada Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Surah Al-Ahzab 21 ya. Jadi akhlak yang Rasulullah tunjukkan itu memang amat hebatlah, dan Rasulullah telah transferkan akhlak yang baik itu kepada orang-orang Arab yang jahiliyah tu. Akhirnya mereka menjadi orang hebat-hebat belaka kan. Jadi daripada orang yang teruk akhirnya menjadi hebat ya. Kemudian dalam pembinaan jasmani ya, jasmani pun juga amat penting lah kan. Jadi tadi pasal Talut tadi kan, Allah lantik Talut sebab dia ada ilmu dan jasad yang kuat kan, Dan juga Nabi Musa ketika dia dikejar, diburu oleh Fir'aun, akhirnya sampai ke negeri tempat Nabi Syuaib kan. Anak Nabi Syuaib recommend supaya ambil dia bekerja, akhirnya kahwin dengan salah seorang anak Nabi Syuaib sebab dia kuat dan amanah kan. Dia kuat dan amanah, maksudnya kuat ya. Physically dia kuat. Jadi macam itulah kan kekuatan tubuh badan ni amat penting. Jadi dalam pendidikan Islam perlulah kan, perlu kita latih kan. Sehingga kan Rasulullah kata, segala sesuatu yang tidak mengandungi zikrullah padanya, maka itu adalah kesia-siaan dan main-main saja, tak ada gunanya, kecuali 4 perkara. 1, sendagura suami dan isteri kan, walaupun tak ada zikir kat situ, tapi itu bukan sia-sia. 2, melatih kuda. 3, berlatih memanah. 4, mengajar berenang. Ini semua adalah kekuatan fizikal Jadi Rasulullah kata macam tu kan. Dan juga mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi daripada kecil lagi anak-anak kita, murid-murid kita perlu dilatih bakat-bakat mereka lah ya. Di sana juga ada bakat-bakat khusus. Tadi bakat-bakat yang biasa, yang general, tapi yang khusus ni kan. Setiap orang ada bakat-bakat dia yang terpendam, yang khusus kan. Jadi kita perlu ambil perhatian ni kan, dan kita kena perhatikan anak-anak kita, murid-murid kita, apa dia punya kelebihan dia kan. Nabi Yaakob ada 12 orang anak, setiap satu ada kelebihannya kan. Tapi Nabi Yusuf ni ada kehebatan dia lah. Dia tu orang yang teliti, yang cermat, yang memang kalau bagi tugas considered done lah kan. Bagi kerja dia mesti jalan siap, dan memang siap dan bagus dan beres lah kan. Tak ada macam lepas batuk di tangga, tak adalah kan.
Jadi selalu pasal dia ni bagus, Nabi Yaakob bagi lagi dia amanah besar, bagi dia tugas yang mencabar lagi kan, bagi dia latihan-latihan lagi lah. Tapi abang-abangnya cemburu kan, macam mana ni, biasanya abang sulung yang dapat amanah besar ni, kerja-kerja berat ni kenapa adik lain dapat? Akhirnya mereka pakat untuk mengkhianati Nabi Yusuf kan. Jadi Nabi Yusuf akhirnya mereka khianati dan dijual sebagai hamba kan. Tapi ketika jadi hamba tu pun dia masih lagi tetap menunjukkan kehebatan dia, menunjukkan dia punya ke leadership dia, menunjukkan dia punya excellent kan, kehebatan dia kan. Sebabkan tuan dia tu tidak melihat dia sebagai hamba, tapi macam house governor lah, pengurus rumah tu. Tapi isteri orang tu pula dah jatuh hati pada dia kan, buat kacau pula, akhirnya masuk penjara. Dalam penjara pun dia pun taklah macam banduan biasa kan. Dia pun tunjukkan juga kehebatan dia, tunjukkan dia punya kemahiran leadership dia. Akhirnya dia di penjara tu pun dibagi tugas-tugas lah, tugas-tugas yang bukan macam banduan biasa lah kan. Dia istimewa sikit lah. Dan dia pula boleh mentadbirkan mimpi kan. Akhirnya raja mimpi dan dia boleh takbirkan, dia boleh tafsirkan mimpi. Dan of course lah raja ni mesti dapat maklumat kan daripada penjara siapa Nabi Yusuf ni kan. Dan bila Nabi Yusuf dah tafsirkan mimpi raja dan akan berlaku kemarau panjang, akhirnya raja setuju lantik Nabi Yusuf sebagai menteri kanan kan, menteri kanan yang menguruskan hal-hal kewangan dan juga distribution makanan kan. Jadi pelik kan, macam mana ni raja ni orang Kipti yang advance, manakala Nabi Yusuf ni orang Yahudi datang daripada kampung yang kecil, lepas tu bekas banduan pula, hamba pula kan. Tapi raja percaya kat dia pasal dia dapat dah maklumat kan daripada penjara, Nabi Yusuf ni bukan sembarang orang kan. Jadi itulah ni dalam pendidikan kita tu perlu melihat bakat-bakat ini kan. So, dalam satu hadis Rasulullah bersabda kan, sebaik-baik kalian pada masa jahiliyah adalah yang terbaik di antara kalian pada masa Islam jika mereka faham agama kan. Jadi maknanya bakat tu masa jahiliyah pun dah ada, cuma dia tak nampak kan. Macam Umar kan, masa jahiliyah dia pun dah hebat tapi tak nampak kehebatannya. Tapi apabila dia dilatih, mendapat latihan training, education yang khas daripada Rasulullah, dia menjadi seorang khalifah yang hebat, pemerintah yang hebat, kawasan kerajaan dia bukan kecil daripada Tunisia sampailah ke Afghanistan, dari utara pula daripada Syam, Jordan sampailah ke Yaman. Punyalah besar kerajaan dia tu sekarang. Tapi dia boleh perintah dengan baik walaupun dia tak ada pengalaman kan. Jadi macam itulah anak-anak kita, murid-murid kita, mereka semuanya ada bakat-bakat istimewa yang terpendam. Kita kena tahu, kena cari dan kena develop, kena bangunkan supaya mereka menjadi orang yang hebat Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.